Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi di hari akhirat esok, Nabi Ibrahim alaihi salam jumpa bapa dia yang bernama Azar. Ini adalah Quran. Nama bapa dia ni adalah dalam Quran. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Ketika Nabi Ibrahim jumpa bapa dia yang bernama Azar, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir dia ada banyak cerita. Sebagian ulama kata Azar ni bukan bapa dia. Sebagian ulama kata pakcik dia. Sebagai macam-macam cerita. Tapi yang masyhurnya Azar itu bapa dia. Dan seperti yang kita maklum, bapa Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah. Di hari akhirat esok, Nabi Ibrahim alaihi salam jumpa bapa dia, jumpa Azar ini. Dia jumpa bapa dia dalam keadaan bapa dia ni muka qatarah wa ghabarah, dalam keadaan muka dia berdebu dan kotak. Fayaqulu lahu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam bila jumpa bapa dia, jumpa pula dalam keadaan macam tu, dia kata dekat bapa dia,
Dia kata, alam aqul laka la ta'asini. Dia kata, ayah, bukankah dulu saya dah kata dah dekat ayah, ayah jangan lawan saya. Waktu Nabi Ibrahim bawa Islam, bapa dia tak mau ikut. Pasal bapa dia cari makan buat tokong. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mai bawa satu ajaran, habang kata tokong itu berhala, tak boleh sembah. Soru sudah miss. Bila benda melibatkan soru nak miss ni, nak tergelincang ni, tak boleh ikut. Hari akhirat esok, Nabi Ibrahim jumpa bapa dia dalam keadaan muka bapa dia ni berdebu dan kotor. Dia kata dekat bapa dia, dia kata, ayah, saya dah kata dah dekat ayah dulu. Ayah jangan lawan apa yang saya bawa. Saya bawa agama tauhid. Saya ajak supaya sembah Allah. Ayah jangan lawan. Fayaqulu abuhu. Bapa dia jawab dekat dia di hari akhirat esok. Ini hadis ni dia panggil hadis futuristik. Hadis yang menceritakan benda tak jadi lagi. Benda ni akan jadi di hari akhirat esok. Tapi dah diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis dia. Bila dia kata dekat bapa dia, ayah, saya dah kata dah ayah, jangan tolak seruan dakwah saya ni. Ayah dia kata, fal yaum la a'sika. Ayah dia kata, hari ini ayah tak akan lawan lagi. Hari ini, maksudnya hari akhirat esok. Ayah dia kata, hari ini ayah tak akan lawan lagi. Hang kata apa pun ayah akan ikut. Fayaqulu Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim AS terus doa pada Allah. Nabi Ibrahim kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka wa'adatani an la tukhziyani yawma yub'asun. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, engkau sudah janji kepada aku bahawa engkau tidak akan hina aku di hari akhirat ni. Nabi Ibrahim sebut dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, engkau sudah janji kepada aku, hari akhirat ini aku tidak akan dihina. Fa ayyu khizyan akhza min abil ab'ad. Nabi Ibrahim kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, apa lagi yang lebih hina daripada saya dengan ayah saya jauh. Saya anak, saya duduk dalam syurga. Ayah saya di neraka. Apalagi yang menyedihkan saya, apalagi yang menyebabkan saya rasa terkilan. Lebih daripada ni. Saya dalam syurga, ayah saya di neraka. Saya terkilan. Ya Allah, engkau janji kepada aku, engkau tidak akan hina aku di hari akhirat ni. Fayaqulullah. Tuhan jawab dekat Nabi Ibrahim. Tuhan kata, inni haramtul jannah alal kafirin. Allah very firm. Tegas. Allah kata, aku sudah janji benda ni, aku sudah sebut dan aku tidak akan ubah janji ini. Aku mengharamkan syurga ke atas orang yang mati kafir. Ini bukan soal aku sedihkan engkau. Ini bukan soal aku nak hina engkau. Tapi ini janji aku. Siapa yang mati kafir, tidak ada tempat bagi dia dalam syurga. Summa yuqal. Kemudian dikata kepada Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Dikata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tengok Ustaz, apa ada di kaki engkau? Tengok apa ada di kaki engkau. Fayanzur, Nabi Ibrahim pun tengok. Fa idza huwa bidhibkhin multatikhin. Tengok dekat kaki dia ada seekor anjing hutan. Dalam bahasa Arab, zikhin, zal ya kha. Zikhin ini dia kata ضبع ضاد باعين ضبع
Apa benda ni? Menatang apa? Ni dhabu' ni, dhat ba'in. Dhabu' ni, kalau tengok dalam kamus Arab, dia kata menatang ni nama hyena. Tuan-tuan boleh Google. Hyena. Nama sedar, rupa uduh. Dalam syarah hadis dia kata apa? Yang kata dhabu' ini dia kata lal kalb wala zi. Yang kata menatang dhabu' ni, dia ni nak kata kalbun, anjing pun tak. Nak kata zi pun, nak kata serigala pun tak. Anjing dia ada rupa anjing, serigala dia ada rupa serigala. Dhabu' ni, dia ni hyena. Boleh sambil-sambil duduk dengar ni, nak Google, nak tengok, nak tahu dandan rupa hyena ni macam ni. Rupa bodoh. Dengan bentuk fizikal dia, dengan rupa dia bodoh. Huduh. Dalam syarah hadis dia kata dhabu' ini ialah ahmaqul haiwan. Ahmaq. Ahmaq ni maksud Arab kalau dia marah. Kalau dia marah kat kita, dia marah sungguh. Ahmaq dia kata. Ahmaq ni maksudnya bukan bodoh. Dengan bangang, dengan tolol, dengan apa semua cukup, yang tu ahmaq dia bagi. Atau harap kalau dia marah, kan? Ahmaq dia kata kita. Ahmaq kita ada orang ni lagi memang ahmaq sungguh. Ahmaq ni dia lebih pada bodoh, dia ni dia tolol, dia dengan bangang, dia dengan kera, dia lagu tu. Dalam kalangan Arab ni, dhabu' ni ataupun hyena ni, dia sebut apa? Dia kata ahmaqul haiwan. Dia adalah menatang yang paling bangang. Apa maksud dia? Maksud hadis ni ialah mana-mana orang yang mati tidak ada Islam, tidak ada iman, keadaan dia seperti dhabu', seperti hyena, dan keadaan dia ni ialah ahmaqul haiwan, menatang yang cukup bangang. Nak habaknya apa dia? Islam ni tuan-tuan cukup mahal. Cukup mahal. Allah bagi dekat kita Islam, Allah jadikan kita ni Muslim, orang Islam, ini satu anugerah yang cukup besar. Yang kalau manusia faham benda ni, dia sujud, dia boleh menangis, dia terima kasih dekat Allah. Sebab Allah jadikan dia orang Islam. Tambah-tambah macam kita ni, tak pernah minta, tak pernah usaha, tak tahu beranak amai, mak Islam, ayah Islam. Kita membesar sebagai orang Islam. Apa punya kurnia, apa punya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita tanpa kita perlu usaha. Allah bagi dekat kita satu benda yang cukup mahal. Jagalah Islam ini baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, dalam sepotong ayat Al-Quran, surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita dekat kita betapa ada manusia. Allah dah bagi dekat dia satu peluang, satu chance untuk jadi orang bagus. Tapi dia mensia-siakan peluang itu. Firman Allah dalam ayat 10 surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah buat satu perumpamaan berkaitan dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut yang kafir mereka ini. Nuh itu Nabi, Lut itu Nabi, tapi bini kafir.
Yang kedua-dua mereka ini kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Allah takdirkan bini Nabi Nuh dengan bini Nabi Lut ni duduk di bawah jagaan, di bawah pengawasan, di bawah suami yang saleh, Nabi. Ditakdirkan dia berjodoh dengan Nabi Nuh. Ditakdirkan dia berjodoh dengan Lut, Nabi Lut. Fakhanatahuma. Tapi dua-dua ni telah mengkhianati anugerah Allah itu. Punya ramai orang tarik nak jadi bini Nabi-Nabi, dia dapat, dia tak hargai apa yang dia dapat. Dia mengkhianati Nabi Allah Nuh, dia mengkhianati Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Akibat dia apa dia? Tuhan kata falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Laki depa, baik Nabi Nuh, baik Nabi Lut, tidak boleh menolong mereka sikit pun. Tak boleh tolong. Macam mana hadis kita baca tadi, Nabi Ibrahim AS jumpa bapa dia di hari akhirat esok. Dia kata kat bapa dia, dia kata, ayah, saya dah kata dekat ayah, ayah jangan lawan apa yang saya bawa. Pak dia kata apa? Pak dia kata, hari ni aku tak lawan dah. Dia terus minta dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, engkau dah janji kepada aku, tidak akan hina aku, tidak akan sedihkan aku pada hari ini. Apa yang lebih sedih daripada saya ada bapa, tapi bapa saya di neraka, saya di syurga. Mafhum cakap Nabi Ibrahim tu apa dia? Dia nak minta Allah bawa bapa dia Azar ni mai duduk dengan dia dalam syurga. Tuhan jawab apa? Allah very firm. Allah tegas. Allah kata, aku sudah janji sejak dulu-dulu, mati kapiak tidak akan dapat syurga. Bukan soal aku tak sayang hang, bukan soal aku tak kesian dekat hang, tapi itu ketetapan yang telah aku tetapkan sejak dulu. Demikian hal berlaku kepada isteri Nabi Nuh alaihi salam. Demikian hal yang berlaku kepada isteri Nabi Lut alaihi salam. Dua-dua depa ni tak dapat ditolong oleh laki depa, walaupun laki depa nabi. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Quran kata apa? Sila masuk neraka bersama-sama dengan orang yang masuk neraka. Full stop. Tentu soal Islam ini bukan soal main-main. Soal Islam ini bukan soal seronok-seronok suka. Ini soal serius. Soal masa depan kita. Soal selamat ataupun tidak selamat kita di hari akhirat esok. Berbeza Allah sebut dalam ayat 11 surah At-Tahrim. Allah kata wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Tuhan buat perumpamaan pula dengan satu orang perempuan yang dia ni isteri Fir'aun. Laki dia Fir'aun. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Laki dia Fir'aun, tapi dia doa dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah dekat aku satu rumah dalam syurga. Laki dia Fir'aun. Bukan sahaja engkar seruan Nabi Allah Musa alaihi salam, bahkan Fir'aun dia mengaku Tuhan. Walaupun perempuan ni ditakdirkan dia Asia, nama dia dalam tafsir sebut, dalam hadis sebut Asia nama dia. Asia ini ditakdirkan jadi isteri Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah. Dia minta kepada Allah dan permintaan dia tu direkod dan dirakamkan dalam Quran. Apa kata Asia? Dia kata, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Dia kata, ya Allah, bagilah dekat aku satu rumah dalam syurga. Wa najjini min Fir'aun wa amalih. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku daripada Fir'aun, suami aku ini, dan selamatkan aku daripada ikut amalan Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada tergolong dalam golongan orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa jadi kepada Asia? Asia mendapat tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pengajaran dia apa? Satu, siapa tolak Islam, dia umpama anjing yang hina. Siapa tolak Islam, tidak ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, iman tidak boleh diwarisi. Bukan kata tok guru tak boleh mewariskan Islam dan iman kepada anak. Nabi-nabi pun tak boleh nak bagi Islam kepada anak dia. Tiga, kalau kita sayang sungguh dekat keluarga kita, sayang sungguh, kita balik sekali lagi sebelum nak tidur, tengok muka bini, tengok muka anak-anak, sayang tak ke mereka ni? Kalau sungguh kita sayang kepada mereka ni, bagi mereka kenal Islam, supaya akhirat esok boleh duduk sekali lagi. Tak ada, habis tanilah kita. Kita ke mana, bini kita ke mana, anak kita ke mana. Pasti semua tidak ikut cara yang Allah, yang Nabi SAW tunjuk. Kalau sungguh-sungguh sayang, kalau akhirat esok nak duduk sekali, nak tengok muka mak, nak tengok muka ayah, nak tengok muka bini, nak tengok muka anak-anak, hari ni kita kena bawa mereka ikut macam mana yang Allah dan Nabi SAW suruh kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam, walaupun suami dia Nabi, dia ke neraka. Isteri Nabi Allah Lut alaihi salam, walaupun suami dia Nabi, dia ke neraka. Tapi isteri Fir'aun, laknatullah alaih, walaupun laki dia Fir'aun, dia ke syurga. Maksud dia apa? Jaga Islam yang Allah bagi dekat kita pada hari ini. Dan sebuah hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, kata dia, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khutut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Qal Allah wa rasuluhu a'lam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بن خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أو كما قال، hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW satu hari tu duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi ambil satu ranting kayu. Nabi garis. Buat 4 garisan. Garis. Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Nabi kata, atadruna ma hadha? Hampa tahu tak ni apa aku garis ni? Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tahu, kami tak tahu. Nabi SAW kata, garisan pertama ini, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid. Garisan pertama ni, isteri aku, Khadijah binti Khuwailid. Ni isteri aku. Yang kedua, garisan kedua ni, wa Fatimah bintu Muhammad. Garisan kedua ni, anak aku, Fatimah binti Muhammad. Garisan ketiga ni, Maryam bintu Imran. Ini mak Nabi Isa. Maryam binti Imran. Dan garisan keempat ini, Asiyah binti Muzahim. Dia adalah isteri Fir'aun. Keempat-empat orang ini, kata Nabi SAW, adalah afdalu nisa'i ahlil jannah. Di kalangan orang-orang perempuan dalam syurga, ini 4 orang ketua. Mereka semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penting bagi kita jaga benda ni. Macam mana nak jaga, tuan-tuan? Nabi SAW kata,
Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Kata dia, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW kata, nak jaga Islam, badiru bil a'mal. Hampa kena gelut, kena cepat, jangan tangguh dalam buat amal kebaikan. Nabi SAW kata, kalau betul hampa nak jaga Islam, benda baik ini mau duk gelut, mau duk buat, jangan duk tangguh, jangan duk buat galit. Pasal apa? Pasal Nabi kata, kita tak tahu bila nak main fitnah. Kita tak tahu. Tuan-tuan, kita tak tahu apa nak jadi esok. Tak tahu. Kita tak boleh tangguh nak jadi orang baik. Kita tak boleh tangguh nak buat benda baik. Pasal kita tak tahu esok nak jadi apa. Bukan minggu depan. Bukan bulan depan. Bukan tahun depan. Esok kita tak tahu nak jadi apa. Hari ini, lani, kita sihat. Alhamdulillah. Tak tahu tuan-tuan. Mungkin subuh pagi esok, dah tak sihat. Berapa ramai orang yang kita kenal, kawan kita, adik-beradik kita, kawan tempat kerja kita, yang kita dengar cerita mereka. Pagi tengok-tengok dia tak main, pasal apa dia tak main, telefon tak angkat, kena stroke. Kena stroke. Bila kena, nak makik sembahyang subuh, kena. Bangkit daripada katil boleh, masuk bilik ayat rebah. Benda nak jadi. Benda nak jadi. Dia tak tunggu tua, dia tak tunggu sakit. Benda nak jadi. Masuk bilik ayat rebah. Stroke, jadi blood clot. Terus koma. Subuh tak dan apa tak dan, tiba-tiba ambulan main ambil bawa pergi. Duduk dalam ICU, kena supporting life. Lepas tu doktor duk bagi tahu kata, kami nampak tak ada harapan, boleh dah adik-beradik my sign, kami nak disconnect dia punya supporting life. Dia ni dah tak ada harapan. Tuan-tuan, baru semalam okey. Baru semalam okey. Dia duk melawak dengan anak bini dia, baru semalam duk rancang nak pergi bercuti ke mana, baru semalam. Pagi esok, cerita lain sudah main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita happy. Kita seronok. Kita gembira. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, kita sedih. Atas sebab yang berbagai-bagai, Tuhan boleh bagi kesedihan dekat kita. Kita tak tahu tuan-tuan, hari ini kita ada duit. Ada duit. Kita tak tahu minggu depan, tak tahu bulan depan, tak tahu tahun depan. Tak ada duit. Tuan-tuan, Allah nak bagi kita susah hari ini, senang saja. Dia nak bagi kita susah. Dia bagi satu sakit kronik. Bukan kita tak biasa tengok di dalam Facebook duk keluar. Kena sakit sampai nak buka tabung. Pasal belanja, nak berubat sakit tu saja sampai 1.5 juta. Nak cari duit mana? Baru minggu lepas ada duit, tiba-tiba jadi orang tak ada duit. Kena minta derma, kena minta sedekah dekat orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Atas sebab itu, maka Nabi SAW kata, badiru bil a'mal. Cepat buat amal kebaikan. Cepat, jangan tangguh. Pasal kita tak tahu apa fitnah yang akan main dekat kita. Fitnah ni tuan-tuan, kita orang Melayu, kita faham bila kata fitnah ni maksudnya apa? Hang fitnah aku. Kita faham fitnah ni apa? Buat cerita bohong tentang kita, itu fitnah.
Fitnah tu tak teruk tuan-tuan. Fitnah tu tak teruk. Habis sangat. Orang tohmah kita. Orang buat cerita tak betul tentang kita. Habis sangat sebulan. Lepas sebulan tak ada apa lah. Back to normal lah. Ini fitnah yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Bila Nabi kata badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kamu buat amal kerana takut berlakunya fitnah. Apa maksud fitnah di dalam hadis ini? Maksud dia ialah satu benda, bencana, malapetaka yang boleh merosakkan iman kita. Dia bukan setakat ujian, cobaan dalam bentuk susah senang, sakit saja. Dia mai fitnah dalam bentuk boleh merosakkan Islam, boleh merosakkan iman kita. Dia boleh main sampai macam tu. Anak ada 5 orang duduk di Kuala Lumpur, duduk di Johor Bahru, duduk di Brisbane, Australia, duduk. Tiba-tiba satu hari, anak balik main, dia kata, ayah, saya nak cakap terang ke ayah, ayah, please, ayah, you kena terima benda duduk main macam ni. Tak gabra kita. Dia kata, apa ni, anak cakap-cakap jangan duduk. Ayah, saya nak masuk Kristian. Macam satu bom sudah meletup, tuan-tuan. Dalam keadaan tenang, tenteram, tak ada apa-apa, elok, aman, damai. Tiba-tiba dia balik mai, dia keluar kalimah tu depan kita. Dia kata, ayah, saya nak masuk Kristian. Meletup, tuan-tuan, meletup. Gunung berapi yang selama-lama ni tak pernah hidup. Tiba-tiba meletup, boom. Kita tengok dia, kita kata abang, kita kata kakak, ni apa ni? Abang cakap apa ni? Kakak cakap apa ni? Dia kata, saya dah decide benda ni. I just want, dia mula cakap putih lah, Brisbane. I just want to tell you, this one I decided already. Minta maaf lah ya. Senang aja dia keluar word tu dekat kita. Kita ni meletup. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai fitnah yang boleh jadi. Dia macam time bomb. Dia macam bom jangka yang tak tahu pukul apa setting dia. Dia nak meletup bila, tak tahu. Tuan-tuan, berapa ramai orang-orang yang sihat duk ada di kalangan kita. Adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, sihat. Start dengan sikit sakit perut. Pipi cek kena kanser usus. Satu bom jangka sudah meletup. Yang selama ni kita duk dengar orang kena kanser. Ni kanser tulang, yang ni kanser limfoma, yang ni kena kanser. Kita duk dengar, boom, dia kena dalam family kita. Ini bom jangka. Ini time bomb. Ini dia nak meletup bila tak tahu. Dia nak meletup dekat siapa tak tahu. Apa pun benda nak jadi, Nabi kata apa? Badiru bil a'mal. Amalan hang buat bagi elok. Dia kata. Pasal apa? Pasal kita tak tahu ni, fitnah yang nak main ni, macam mana dahsyatnya fitnah yang nak kena dekat kita. Fitnah akidah ini yang paling dahsyat sekali. Fitnah yang melibatkan agama dan akidah yang boleh menyebabkan kita tersasar daripada jalan kebenaran. Kita duk rasa kita duduk dalam comfort zone, dalam zon selesa, dalam zon selamat. Kita tak tahu. Rupa-rupanya hak kita duk ikut tu tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya kita hilang arah tujuan. Kita tak tahu mana kita nak pergi. Dan Nabi SAW kata fitnah ni bila dia mai ka qita'il lailil muzlim. Dia jadikan manusia ni seperti duduk di dalam malam yang gelap gelita. Qita' ni maksudnya putih. Ka qita'il lailil muzlim. Maksudnya duduk dalam satu kegelapan yang memutuskan pandangan mata. Duduk dalam gelap yang sampai tak nampak bayang apa. Gelap gelamat. Dulu dalam keadaan tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Tak tahu hak mana hak, yang mana batil. Tak tahu. Dia jadi pening, dia jadi serabut, dia jadi Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam-macam benda duk jadi.
Pada waktu itu, manusia ni jadi tenggelam punca. Jadi tak tahu. Jadi macam orang lemah. Orang lemah dalam sungai. Dia lemah dalam sungai ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang yang lemah dalam sungai ni, jongkong mai dengan pelepah nyok. Hak mana berharga kat dia? Ni drowning. Duk lemah dalam sungai ni. Duk lemah, duk tenggelam timbul, duk telan air, tak tahu bertimba dah masuk dalam perut. Satu jongkong mai dengan satu pelepah nyok mai. Hak mana berharga dekat dia? Hak mana yang boleh mengapungkan dia daripada tenggelam, daripada drowning, benda tu lagi berharga dekat dia. Jongkong mai kalau dia pegang masa tu, pi. Masa tu satu tayar buruk mai, dia paut tayar buruk tu. Dia boleh menyawa. Benda tu lagi berharga kepada dia. Manusia ni bila dia duduk dalam kegelapan, dalam kejahilan, di dalam kebingungan, dia tak tahu ni hak mana betul, hak mana salah ni, dia mencapai ikut dannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyatnya suasana fitnah yang dikatakan fitnah akhir zaman ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Teruskan dengan buat kerja-kerja baik. Benda-benda yang bersabit daripada Quran, bersabit daripada hadis Nabi SAW, yang benda sudah terang, jelas akan kebenaran dia, buat terus. Tak mau nak beralih ke lain dah. Pegang terus yang tu. Duduk main pun macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam ni cerita agama ni saja pun, akhir zaman ni dia duduk main macam-macam. Bagi kita pun tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Pening. Mai ustaz ni habaq lu ni, mai ustaz ni habaq lu ni. Kita pun tak apa ni hak mana satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi fitnah yang paling dahsyat ni apa dia? Last kali manusia terfitnah. Nabi SAW sebut, dia kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu dia punya climax dia. Dia punya ultimately, last kali kemuncak dia apa dia? Manusia ni kalah dengan duit. Dia sanggup jual agama kerana duit. Itu last. Itulah, tuan-tuan, benda ni kenyataan. Depan mata kita boleh tengok. Tak kira orang biasa, tak kira alim ulama, tak kira siapa. Dengan duit ni, pocik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan Nabi kata apa? Fitnah yang dahsyat ni, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia akan sampai ke tahap, dia jual agama. Kerana nak mengambil senang dunia. Seorang Arab dia panggil dinar. Dinar. Dinar ni apa dia, tuan? Din ataupun nar. Dinar dirham ni duit. Dinar tu din dengan nar. Kalau kita guna duit tu dengan cara yang betul, dia membawa kita kepada din, kepada agama yang baik. Kita silap, kita misuse duit tu, dia bawa kepada nar. Dia menghumban kita ke neraka. It's very sensitive tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailin muslim. Yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sama macam hadis tadi. Nabi kata menjelang kiamat ni dia akan mai satu keadaan di mana manusia duduk di dalam fitnah, di dalam kekeliruan, di dalam kebingungan. Dia seperti duduk di dalam satu malam yang putuskan pandangan mata sampai dia tak nampak apa, dia tak tahu nak ikut siapa. Ada manusia pagi dia beriman kepada Allah, petang dia jadi kafir. Ada manusia petang dia beriman kepada Allah, pagi dia jadi kafir. Nabi kata, fitnah ini dia akan mai sampai ke satu tahap apa dia? Sampai dia nak berbunuh-bunuh sama-sama orang Islam. Bergaduh. Tuan-tuan, bergaduh orang Islam ni hari ni kita tengok dah. Oh, dahsyat. Dahsyat punya pergaduhan. Kata-kata yang diucapkan, perkataan yang disembong keluar, sama-sama orang Islam ni. Allahu Akbar. Teruk.
Perkara ini kalau tidak dibendung, kalau tidak dijaga, dia akan pi sampai ke tahap berbunuh di antara sama-sama orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat. Start. Nabi doa ada cantik. Semua under control. Timbul masalah, pergi refer dekat Nabi. Nabi kata yes, Nabi kata no, Nabi kata white, Nabi kata black. Whatever Nabi kata, semua orang sami'na wa ata'na. Tak ada problem. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Timbul sekumpulan orang isytihar murtad. Tak mau dah ikut Islam. Pasal apa? Pasal Muhammad sudah tidak ada. Tidak perlu lagi ikut Islam. Timbul apa? Sekumpulan orang tak mau bayar zakat. Masa Nabi ada, bayar zakat semua elok. Bila Nabi wafat, no, kami tak mau. Dulu kami bayar pasal Muhammad. Muhammad dah tak ada, kami tak mau bayar. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu orang yang lembut, tiba-tiba ambil keputusan keras. Dia memerangi orang yang tak mau bayar zakat. Tiba-tiba muncul satu orang mengaku dia Nabi. Musailamah Al-Kazab. Dia declare kata dia Nabi. Saya pergi umrah bulan 1 hujung, balik awal bulan 2. Masa duduk di Madinah, dekat ruangan yang bumbung, sliding, boleh buka tu. Tahu-tahu bunyi ruyuh dah, lepas semayang lohong. Orang pakat hubun pergi. Apa hal pula? Tengok askar dia, polis dia semua masuk. Satu Arab Saudi. Orang Arab Saudi. Dia kata, ana Mahdi al-Muntazar. Shot. Sudah shot. Waya balut tak elok macam mana tu. Spark. Lepas semayang zuhur elok-elok macam mana agak satu ni, dia bangkit. Dia kaya derai-derai. Ayuhal muslimun. Dia kata, ana Mahdi al-Muntazar. Pocik dia berkata, Allahu Akbar. Mahdi. Tengok. Polis mai. Pegang dia. Dia duduk kuntau lawan. Dia kata dia Mahdi. Dialah yang orang duduk tunggu ni. Dia. Satu student Malaysia. Student Universiti Madinah. Dia pun daripada tu balik. Dia nampak saya. Dia tanya, Assalamualaikum. Ustaz Samsuri kah? Saya kata, ya. Allah Ustaz. Duduk sembang. Saya kata ada awal. Syekh kita tu. Oh, Ustaz ini bukan first time Ustaz. Banyak kali lah. Dia kata banyak kali. Banyak kali maksud dalam Masjid Nabawi ni. Banyak kali lah. Jadi Mahdi banyak kali lah. Saya kata dia ni juga kah? Bukan, dia ni macam-macam. Dia kata hari tu driver taksi seorang. Mahdi juga. Hak tu lagi kasar Ustaz. Kami student ni kadang-kadang nak mai. Kami ambil taksi. Apa semua nak mai. Rumah sewa jauh sikit. Ambil taksi nak mai masjid. Sambil dia buat taksi tu. Abang kat depan naik ni. Dia kata ana Mahdi. Ana Imam Mahdi. Dia kata arafta ana. Hang kenal dah aku siapa? Dia kata. Esok mai masa orang pakai bai'ah dekat aku, masa tu baru hang nak mai kenal aku, susah lah, dia kata. Kenal awal-awal. Duk jumpa lah Ustaz, dia kata ni biasa Ustaz, tak ada apa. Polis hengkuh-hengkuh bawa pergi, pendemah dia berapa biji, dia tahu, hilang Mahdi dah. Tapi nak habak kata apa, dia duk mai ni, cerita ni dia duk mai. Benda tu kecil-kecil, tangkap pergi pun, sepuh dia 2-3 dah, habis, okey. Dia duk main lagi macam-macam. Zaman Nabi SAW, benda ni semua tak ada. Lepas wafat Nabi, dia start. Timbul Musailamah Al-Kazab. Dia kata dia Nabi. Dia main lagi kasar. Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh. Tengah sembahyang subuh. Bunuh. Dia main lagi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi daripada 4 khulafa ar-Rashidin, sahabat Nabi yang paling lembut. Paling bersopan. Soft spoken. Cakap pun lemah lembut. Uthman bin Affan. Satu orang yang pemurah. Yang duit ringgit ni kira nak spend saja. Nama kata untuk Islam, nama kata Nabi petik aja, dia orang mudah buat keluar duit. Uthman bin Affan radhiyallahu an. Apa jadi tuan-tuan? Sekelompok pemberontak mai. Mereka surrounded rumah dia. Mereka nak bunuh dia.
Dia duduk mai. Keadaan fitnah yang Nabi sebut ni. Nabi kata hati-hati dengan fitnah yang nak mai, yang kita tak tahu macam mana ni. Depa mai kepung rumah dia. Sahabat-sahabat Nabi yang nak mempertahankan dia, pakat pergi di rumah dia. Ali bin Abi Talib pergi bawa 2 orang anak. Bawa 2 orang anak dia, Hasan dengan Husain. Dia bawa mereka ni semua pergi di rumah dia. Ali bin Abi Talib kata dekat Hasan, masuk pergi jumpa Osman. Tanya dia. Osman suruh keluar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuan-tuan baca dalam buku-buku sejarah ni, buku satu tajuk buku Tabaqat. Dia umai cerita detail. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk jumpa Sayyidina Osman di rumah dia. Ni pemberontak dia dah keliling ni, nak bunuh Sayyidina Osman. Masuk pergi Abu Hurairah dengan bawa senjata yang terhunus. Dia kata dekat Osman, Osman, aku sama dengan hang. Apa jadi pun aku dengan hang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Osman kepada Abu Hurairah yang mai bawa senjata, mai nak mempertahankan dia ni? Dia kata, sesungguhnya yang paling aku harap pada hari ini ialah orang yang mai ni tangan kosong dan tidak bawa senjata. Allahu Akbar. Apa punya manusia ni? Orang mai kepung senjata nak bunuh dia, orang mai nak pertahankan dia, dia kata jangan. Siapa yang mai nak defend aku, bawa senjata, aku tak mau. Aku mau hampa mai just bagi support, moral support. Aku tak mau hampa bawa senjata. Aku tak mau ada tumpah darah pada hari ini. Sayyidina Osman petik satu ayat Quran. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Tuan-tuan, dalam keadaan orang kepung nak bunuh dia, dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat ni, dia boleh ingat ayat Quran. Dia kata dekat sahabat-sahabat yang mai. Dia jangan lupa Quran kata apa? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Siapa yang pergi bunuh orang tanpa sebab yang sebenar, ataupun siapa yang saja nak pergi buat rosak di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Dia bunuh seorang sama macam dia bunuh semua orang ada. Dia boleh rasional, dia boleh waras. Pasal apa? Pasal iman dia cantik. Dia tak mau siapa pun mai nak tunjuk kekerasan, nak tumpah darah. Dia tak mau. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sudah pesan benda ni. Kepungan daripada sehari 2 hari ni, hari akhir. Sayyidina Osman bin Affan pada hari akhir tu dia tertidur, letih sangat. Terlelap. Mimpi Nabi SAW mai dengan Abu Bakar dengan Umar mai kat dia. Nabi just kata dekat dia, benda ni dicatatkan dalam buku sejarah. Nabi kata dekat dia, Osman, nanti kita buka puasa sama-sama. Nabi kata kat dia banyak tu ya. Osman, kita buka puasa sama-sama. Dia jaga daripada tidur dia. Dia kata, aku puasa hari ni. Dan pada hari itu dia kena bunuh. Dia mati dalam keadaan dia puasa. Dia mati dalam keadaan dia duk peluk mushaf Al-Quran. Mushaf Osmani. Dia duk peluk. Diceritakan kata dia meninggal pada 8 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Ada dicatatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir. Dahsyat tuan-tuan, fitnah yang berlaku ni. Yang mula dia start, kita kata tadi, dia sampai ke tahap berlaku tumpah darah sama-sama orang Islam. So kita tidak boleh biar benda ni jadi. Tak boleh. Macam mana cara kita nak jaga supaya benda ni tak jadi? Kita ni tak mau bermusuh. Tak mau tuan-tuan. Tak mau bermusuh.
Kerana musuh ni akan menyebabkan benda ni dia akan jadi tak elok, jadi tak elok, jadi tak elok. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, bila berlaku keadaan fitnah yang dahsyat ni, sampai orang Islam dengan orang Islam jadi musuh. Patutnya Islam dengan Islam ini sedara. Patut kita sama kita ni saling kuat menguat di antara satu sama lain. Patut kita sama kita ni musuh tak boleh main buat lebih kurang kat kita. Pasal kita bersatu. Sepatutnya macam tu. Tapi tak, kita memilih untuk bermusuh, kita memilih untuk bergaduh, kita memilih untuk nak cari perbezaan, kita pilih untuk nak jadi pecah belah. Nabi SAW kata apa? Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Bila berlaku perpecahan di kalangan orang Islam ni, sampai start daripada masa muka, lepas tu start boykot, memboykot, sampai jadi teruk, sampai nak jadi berbunuh di antara sama-sama orang Islam. Tentu percaya tak benda ni jadi? Apa yang tak percayanya? Yang duk jadi di Yaman tu siapa dia? Islam dengan Islam lah tu. Yang jadi di Yaman tu, Islam dengan Islam lah. Tak guna kita kata A betul B salah. Tak guna kita kata B betul A salah. Sama aja pergi duk bergaduh. Sama aja. Elak daripada jadi pergaduhan. Kita sama kita ni jumpa muka boleh manis. Kita boleh suar tangan salam tanpa ada prasangka dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Nabi kata kalau jadi keadaan sama-sama Islam tu duk jadi macam tu, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Nabi kata orang hak duduk lebih baik daripada kawan hak berdiri. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Fakassiru hisiyakum. Nabi SAW kata, kalau di rumah hang ada senjata, ada anak panah, patahkan arrow, anak panah tu patahkan. Supaya kita tak guna benda tu untuk cederakan saudara kita yang sama se-Islam. Kalau ada benda yang boleh melukakan, boleh membawa mudarat kepada saudara yang seagama, Nabi kata patahkan. Jangan sampai saat ini kita guna benda tu pi bunuh, pi cederakan kawan kita. Wa qatti'u autarakum. Kalau sekiranya hang ada busar panah. Busar ke busar? Ayam tak apa nak tahu mana betul. Kalau ada busar panah, kerat bang tali dia bagi putih. Supaya tak boleh guna untuk nak panah orang. Nabi kata lagu tu. Wadribu suyufakum bil hijarah. Kalau di rumah ada pedang yang boleh pi duk guna untuk nak cederakan saudara seagama, katuk pedang tu di batu bagi jahanam buang. Nabi kata, fa in dukhila ya'ni ala ahadin minkum falyakun ka khairi bani Adam. Kalau sekiranya ada orang main nak bunuh kita, misalnya, kamu pilihlah untuk jadi anak Nabi Adam yang terbaik. Habil dengan Qabil. Siapa nak bunuh siapa? Qabil nak bunuh Habil. Apa tindakan Habil kepada Qabil? Dia kata, kalau hang nak bunuh aku, itu hang punya urusan. Aku tidak akan bunuh hang. Nabi kata, kalau sama-sama Islam nak pergi jadi hal, mengalah tak apa. Mainlah biar dia buka cermin tingkat tu, tolak diri kita ke apa, biar pergi kalah. Dia tolak, nak gigit jari dia ke apa, biar. Jangan duduk jadi tak ketahuan sama-sama orang Islam. Tuan tengok ada orang hari ni macam mana punya stres. Fitnah juga tu pun. Dia jadi kira nak jadi punca ya. Nak jadi punca ya. Kira sikitnya pasal spark nak jadi bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian ingatan daripada Nabi SAW, sama-sama kita ambil pengajaran dan ambil pedoman. Kita sama kita sedara seagama. Kita sama kita tak mau nak jadi punca kepada jadi bergaduh sampai pecah belah, sampai akhirnya kita yang majority menjadi power yang minority di dalam negara sendiri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 153. Muka surat 153 bawah sekali dia kata masalah duka citakan bapa yang telah mati perang. Kita duduk di bawah cerita tentang Jabir bin Abdullah. Okey. Jabir bin Abdullah ni bapa dia mati dalam medan perang. Kita sebut dalam kuliah lepas. Saat lagi dia nanti mai balik.
Kata dia telah berlaku duka cita ke atas seorang sahabat Nabi SAW yang mati syahid bapa dia. Maka berjumpa akan dia oleh seorang sahabat Nabi SAW. Maka berjumpa akan dia oleh Nabi SAW dalam hal keadaan dia duka cita itu. Jabir bin Abdullah. Bapa dia mati dalam perang Uhud. So Jabir ni rasa very upset. Very sad. Sedih. Pasal bapa dia mati, bapa dia tinggal adik-beradik 7, dalam Sahih Bukhari kata 7 atau 9 adik-adik perempuan. Semua tu lungguk atas belakang dia nak kena jaga. Di samping tu bapa dia tinggal utang banyak. Satu bapa mati, sedih. Yang kedua tinggal tanggungjawab nak kena jaga adik perempuan 7 ataupun 9 orang. Lepas tu nak kena clear hutang bapa dia. Dalam keadaan sedih ni dia nak cari siapa? Dia cari Nabi SAW. Bila dilihat Nabi SAW akan hal yang demikian, maka teruslah Nabi menghiburkan hatinya. Ini Nabi. Ini Nabi. Langkah mai itu Nabi tahu dah. Nabi akan buat bagi dia ni tak sedih. Itu yang kata Nabi. Dan menyukakan dia dengan khabar yang menunjukkan betapa hal bapaknya kemudian daripada matinya. Nabi nak bagi dia seronok. Nabi cerita, Nabi kata, hang jangan sedih sangat. Bapa hang duk sedih kata dia mati. Hang tahu dah dia punya seronok dah ada di syurga lah ni. Nabi cerita macam tu kat dia. Maka khabar ini didatangkan oleh At-Tirmizi di dalam kitabnya dengan kata dia an Jabir ibn Abdullah yaqul laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Jabir mali araka munkasiran. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Jabir bin Abdullah. Kata dia, aku jumpa Nabi SAW padahal aku sangat duka cita pada waktu itu. Dia kata, aku pergi jumpa Nabi, aku sedih sungguh aku pergi jumpa Nabi. Yakni halnya aku sedang duka cita atas bapa aku yang telah mati syahid di dalam perang Uhud. Bila Nabi SAW melihat aku, maka sudahlah dikenalnya aku di dalam duka cita. Ni Nabi. Nabi ni cerdik. Kan sifat Nabi apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi. Fatanah maksudnya bijak, cerdik. Nabi ni cepat faham keadaan. Orang tu langkah mai, Nabi tangkap dah apa hal dia ni. Baru buka mulut cerita sikit, Nabi tangkap dah apa masalah dia ni. Ini Nabi SAW. Maka sabda Nabi kepada dia, wahai Jabir, kenapa aku lihat akan dikau seperti orang yang gundah gulana? Nabi kata dekat Jabir ni, awak nampak sedih ni. Kata Jabir, apakala aku dengar sabda Nabi SAW, maka dengan segeranya aku sahut pertanyaan Nabi. Kata dia, qultu ya Rasulullah, ustushhida abi qutila yawma Uhud wa taraka iyalan wa dainan. Dia mengadu dekat Nabi. Jawab aku, ya Rasulullah, sebenarnya hamba sangat duka cita kerana telah mati syahid bapa hamba, dibunuh akan dia di dalam perang pada hari kita perang di Jabal Uhud dengan kafir Quraisy, dan bapa meninggalkan beberapa anak perempuan dan juga hutang yang banyak. Saya sedih, saya serabut. Satu bapa mati, semua saya nak kena tanggung. Yang kedua, adik-adik perempuan, ada 7 orang, ada riwayat kata 9 orang. Tinggal hutang pula lagi. Semua saya nak kena fikir, saya nak kena settle. Manalah saya tak jadi serabut. Dia kata dekat Nabi SAW. Jabir ni siapa tuan-tuan? Sebelum kita pergi hadis dia, Jabir ni siapa? Dia ni Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram. Nama. Dia orang Ansar. Orang Ansar ni maksud orang mana? Madinah. Orang Madinah. Kita habaq dalam kuliah dulu apa dia? Dia ni masa pak dia ada. Pak dia tak bagi dia pergi perang. Pak dia kata dekat dia, Jabir, hang jangan ikut perang. Kalau hang ikut, aku pun pergi perang. Kalau kita mati dua-dua orang, ni anak-anak perempuan aku, adik-adik perempuan hang, siapa nak jaga?
Oleh kerana tu, hang jangan pi. Ayah saja pi. Bapa dia pi perang Badar, balik okey. Pi perang Uhud, pak dia mati syahid. So, dia ni terima semua apa yang ditinggalkan oleh ayah dia ni. Dia kena tengok 7 orang ataupun 9 orang adik-adik perempuan dia ni, semua dia nak kena tengok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata halaka abi wa taraka sab'a banat atau 9 banat. Ini hadis Bukhari. Bapa aku mati, tinggal adik-beradik perempuan 7 ataupun 9. Fatazawwajtu imra'atan sayyiban. Dia kata lama. Dia kata aku tak menikah. Lama. Pasal apa? Pasal dia ambil tanggungjawab, dia jaga adik-adik ni. Sampailah satu masa, adik-adik pun dah nampak cerdik sikit, baru dia menikah. Menikah pula dengan sayyiban. Sayyiban ni apa dia? Janda. Dia menikah dengan perempuan janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir. Satu hari Nabi jumpa dia. Nabi tengok jari ada macam inai, macam pakai inai. Nabi kata dekat dia, Jabir, kahwin dah ke? Nabi tanya. Mana kata kenuri kecil lah, tak panggil Nabi. Kenuri kecil. Kan? Panggil kawan-kawan belanja roti canai gitu lah, kot lebih kurang. Buat simple-simple dia. Nabi pun tak tahu. Nabi tengok jari dia, Nabi kata, hang kahwin dah ke? Faqultu na'am. Dia kata, ya, saya kahwin dah ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikran atau sayyiban? Nabi kata, hang bini anak dara ke janda? Nabi tanya dia. Qultu bal sayyiban. Dia kata, saya kahwin janda ya Rasulullah. Dia kata dekat Nabi. Nabi kata dekat dia, fahalla jariyah tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahiku. Nabi kata, awak tak kahwin anak dara. Nabi kata, kalau hang kahwin dengan anak dara, siong. Nabi kata, siong. Hang boleh main-main dengan dia, hang boleh melawak bergurau dengan dia. Yang pergi kahwin dengan janda, melawak pun susah. Cuit sikit dia kata, gatal orang tuan ni. Betul tak? Betul apa yang Nabi kata? Betul. Nabi tanya dia, hang kahwin ni anak dara ke janda? Dia kata dengan janda. Allah, Nabi kata, awak kahwin dengan janda. Kalau kahwin dengan anak dara, hang boleh duk melawak main dengan dia. Hang boleh duk bergelak-gelak dengan dia. Hang pilih orang perempuan ni, pergi kahwin dengan orang tua. Dia mood melawak pun tak apa nak ada dah. Cuit dia ada sigong. Nabi kata kat dia macam tu. Jawab Jabir. Dia kata, faqultu lahu inna abdallahi halak. Dia kata, ya Rasulullah, bapa saya mati dah. Wa taraka banat. Ayah tinggal adik-adik perempuan ramai. Dia kata. Wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Saya tak maulah saya pergi menikah dengan perempuan yang 2 kali 5 dengan mereka. Terjemahan mudah faham. Saya tak maulah pergi menikah dengan anak dara. Kalau pergi menikah dengan budak-muda balik main, dia dengan adik-adik saya, dia kata lebih kurang 2 kali 5. Itu sebab saya pergi menikah dengan orang tua, supaya dia balik main, dia boleh urus adik-adik saya. Itu dia punya sudut pandang dia begitu. Dia kata, fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna wa tuslihuhunna. Itu sebab saya kahwin dengan perempuan tua, janda, supaya dia boleh jaga adik-adik saya. Kalau saya pergi menikah dengan budak juga, dia pergi duk main batu selambut dengan mereka ni, tak ada apa. Dia abang dekat Nabi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar, Nabi kata apa? Barakallahu lak. Nabi kata, Allah berkati engkau wahai Jabir. Au qala khairan. Nabi kata, baguslah apa yang hang buat, satu tindakan yang bagus. Elok dah hang buat lagu tu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Begitu sekali yang kata Jabir bin Abdullah ini mengambil tanggungjawab untuk jaga adik-adik perempuan dia. Bahkan dia ni yang kata Jabir bin Abdullah ni, ayah dia tinggal hutang, dia nak bayar. Dia ada kebun korma, ada, tapi tak cukup nak guna untuk nak bayar hutang ni, tak cukup.
Pergi cari Nabi lagi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ayah saya ni tinggal hutang banyak. Ni, daripada start duk mai tuntut hutang dekat saya. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dia kata, ni Al-Ghurama. Al-Ghurama, maksudnya orang-orang yang bagi hutang. Dekat bapa saya, hari-hari dah duk mai lah. Duk mai duk abang ni, ayah hang hutang sekian banyak. Dia ni mai, ayah hang hutang sekian banyak. Dia ni mai, dia kata saya nak bayar lagu mana ya Rasulullah. Saya pun bukan ada duit. Nabi kata apa kat dia? Qala sa'ardu alaika insyaallah. Nabi kata pagi esok saya pi. Pagi esok saya pi rumah. InsyaAllah Nabi kata. Faghada alaina hina asbah. Pagi-pagi esok Nabi sampai. Sampai di rumah Jabir ni. Pagi-pagi esok Nabi sampai. Nabi kata mana dia pokok kurma yang ada. Dia tunjuk tu lah ada pun tak banyak pokok. Nabi pi. Fatafa fin nakhl. Nabi pi. Nabi pusing pokok kurma dia. Nabi pusing. Wada'a fi thamarihi bil barakah. Nabi doa supaya Allah bagi keberkatan kepada pokok kurma itu. Fajadatuha faqadaituhum huquqahum. Dia kata, ya Allahu Akbar. Seelok-elok selesai Nabi pusing-pusing pokok kurma tu, Nabi doa, Nabi balik. Dia kata, buah keluar bergenuk. Kait tak habis, duk kait tak habis, duk kait tak habis. Bayar hutang, bayar. Habis hutang semua orang yang bapak dia berhutang ni. Habis. Dia kata, wa baqiya lana min samariha baqiyah. Dia kata, ada lagi buah penuh di pokok ni. Allahu Akbar. Dia kata. Tuan. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis. Lega, settle hutang semua, lega dia ni. Macam kita lah, kita rumah loan, beli kereta loan, apa loan kan. Ni loan 5 tahun, nak ni loan 9 tahun apa. Habis semua bayar loan, rasa macam mana tuan? Oh, lega. Lega. Boleh bayar, bukan tak boleh bayar. Tapi dapat gaji seketika banyak mana, tolak, tinggal Maggi je. Tinggal Maggi je. Tolak rumah, tolak kereta, tolak yang tu, tolak yang ni. Mana dengan Unify, mana dengan Netflix, mana dengan Astro, mana... Ya Allah, tuan-tuan. Saya duk baca dalam Facebook, daripada duk tulis kan. Bayangkan hang gaji 5,000, dia buat keluar main ni, detail dia duk bayar ni. Dia punya komitmen, tiap-tiap bulan punya komitmen ni. Tolak. Dia pergi cari penyakit duk langgan Netflix, siapa suruh? Tak langgan pun pergi pejabat daripada cerita daripada tak tengok gambar semalam gambar apa, Netflix, dengar Netflix ngap. Tak ada rumah tak ada. Saya lagi kono apa langgan kena potong sikit. Jadi nampak kata gaji 6,000, tolak yang tu, tolak yang ni, tolak yang ni, tengok lama yang mata meleleh, pergi cari Maggi yang makan orang nak ada rumah. Kan? Itu kehidupan zaman lah ni. Kan? Nampak macam gaji besar. Nak pergi haji, tengok-tengok dia kata, hang ada M40. M40 apa dia kata? Dah hang punya gaji ni, hang M40. M40 apa? Bukan ada apa aku ni. Tu tak tahu. Tapi hang punya gaji M40. M40 jadi overrate. Tarara ni cerita 9-10 ribu. Tarara hang punya 15 ribu. Allah. Dia kata. Aku nak pergi haji kot. Dia kata, aku takut tak tahu. Hang M40. Ni dia ada punya cerita M40. Ni cantik. Ni 30 ribu tu. Dia kata. Dia kata, duit nampak banyak. Dia kata, easy come, easy go. Easy come. Nampak masuk main 12 ribu sebulan. Easy go. Dia pergi tu pun sedang. Dia pergi tinggal 2 ribu setengah. 2 ribu setengah. Tentu patah haji. Kena 30 ribu. Habis aku bina haji balik pulau lah dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita kehidupan. Itulah cerita dia. Jabir bin Abdullah dia kena benda ni. Apa dia? Bapak dia mati, tinggal adik-beradik ramai, tinggal hutang banyak. Kerosot ni tak tahu nak abang, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi mai, Nabi kata pagi esok aku pergi. Pagi-pagi Nabi mai. Pusing pokok kurma dia, Nabi doa, Nabi balik.
Kek buah kurma tak habis-habis. Duk kek. Bayar. Lega. Habis semua hutang dah tak ada apa dah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Fa akhbartuhu bidzalik. Pergi cerita balik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Allahu Akbar, saya tak tahu nak abang terima kasih banyaklah. Dia kata, pokok tu dah berapa lama, betul dah pokok tu. Dia main mana tu buah, dia kata, tak habis-habis buah ni. Saya kait, saya jual, saya tolak hutang semua. Alhamdulillah, dia kata, habis semua. Hutang semua dah clear. Dia pergi habaq dekat Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW li Umar. Waktu dia pergi jumpa Nabi tu, Nabi duduk dengan Sayyidina Umar. Lepas Jabir cerita, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, Isma' ya Umar. Nabi kata, Umar, dengar tu, apa Jabir duduk cerita, dengar tu. Faqala, kata Sayyidina Umar, qad alimna annaka Rasulullah. Umar kata, kami tahu dah, Tuhan memang Rasulullah. Memang mukjizat Tuhan. Wallahi innaka la Rasulullah. Demi Allah, Tuhan memang Rasulullah. Sayyidina Umar kata. Muslimin dan muslimat ini yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah cerita yang kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni. Dahsyat dia ni. Dan dia ni close dengan Nabi SAW. Sewaktu jadi Bai'atul Ridwan, saya cerita dalam kuliah dulu. Bai'atul Ridwan, perjanjian Ridwan ni jadi pasal apa? Pasal Nabi bila hijrah dari Mekah mai Madinah, Nabi nak balik ke Mekah, nak buat umrah, kafir musyrikin tak bagi. Muhammad, hang dah keluar, habis, potong nama. Pi Jabatan Pendaftaran alamat Madinah dah, tak ada dah. Sini dah tak ada. Hang Mekah ni tak ada apa dah. Dan nak balik mai buat umrah pun tak boleh. Nabi bincang dengan sahabat-sahabat, pilih Sayyidina Osman. Suruh Sayyidina Osman pi bincang dengan musyrikin Makkah untuk bagi kebenaran Nabi nak pi buat umrah. Pasal apa Osman dipilih? Ada cerita. Pasal apa Osman dipilih? Sebab Osman bin Affan ni, dia satu orang yang cakap dia very convincing. Dia punya cakap ni very convincing. Kalau tolak dia pergi sembang, memang settle. Ada orang macam tu? Ada. Ada orang tolak api memang lagi kosok jadi. Ada jenis ni. Dia tak boleh. Dia communication skill dia ni memang out. Benda tu ada kosok sikit, tolak dia pergi hancur tu Osman bin Affan, dia kalau bab nak pergi sembang ni, bagi dah. Dia masuk pergi, dia start cerita, dia cara cakap dia dengan apa-apa, semua shake hand. Okey. 18 tu punya benda tak settle, boleh settle. Ini yang kata Osman bin Affan radhiyallahu an. Allah bagi dekat dia skill tu, skill. Dia masuk pergi, dia bercakap, boleh settle. Bila hantar Sayyidina Osman pergi ke Mekah nak sembang, pasal nak minta laluan, nak masuk ke Mekah buat umrah ni. Tiba-tiba satu rumus sudah patah balik mai dekat Nabi, kata Osman sudah kena bunuh. Nabi duk ada di Hudaibiyah, hantar Osman pergi. Duk tunggu Osman tak balik lagi, tiba-tiba berita mai dekat Nabi kata, habis, Osman sudah kena bunuh dengan musyrikin Makkah. Nabi dengar Allah. Sayang Nabi dekat Osman ni Allah yang mengetahui. 2 anak Nabi jadi isteri dia. 2 orang anak Nabi. Seorang lagi. 2 orang jadi isteri dia. Nabi punya sayang dekat Osman ni. Ditambahkan pula dia pemborah. Nabi sebut aja. Nabi kata ada satu telaga di Madinah ni, dan itulah telaga air dia sedap diminum. Nama apa? Nama Bi'ru Rumah. Telaga Rumah. Nabi kata, kalaulah ada siapa-siapa ada duit lebih, boleh beli dan infakkan telaga itu untuk orang-orang Islam lain boleh minum. Osman put up hand. Dia kata, ya Rasulullah, saya beli. Dia tak boleh dengar benda apa yang Nabi suka, yang Nabi berkenan, dia akan berkeluar duit. Dia akan bagi. Tiba-tiba bila hantar dia pergi ke Mekah untuk nak berunding dengan musyrikin, tak tahu berita balik. Mereka kata dia kena bunuh. Nabi dengar Allahu Akbar. Berlaku Bai'atul Ridwan. Perjanjian Ridwan ni jadi di situ. Apa dia? Berjanji tak setia di kalangan sahabat ada-ada ni. Apa jadi pun kita akan langgak musyrikin Makkah, sama ada kita menang ataupun kita syahid. Tu aja cerita dia. Nabi letak tangan, sahabat ada pakai letak tangan. Di antara yang letak tangan tu siapa dia? Jabir bin Abdullah. Dia sahabat yang ada dalam Bai'atul Ridwan tu. Dahsyat dia ni. Dia punya cerita ni.
Lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir ni, cerita Jabir bin Abdullah, lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi banyak fitnah. Jadi perang Siffin, perang lawan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jabir bin Abdullah ni dia set sebelah siapa? Sebelah Ali ataupun sebelah Muawiyah? Dia sebelah Ali. Dia duduk sebelah Ali, lawan dengan Muawiyah. Bila habis perang dan sebagainya, dia duk jadi rasa guilty. Jabir bin Abdullah, dia rasa guilty. Rasa bersalah. Melihat korban dalam perang, melihat dia jadi senak. Apa dia buat? Selepas selesai daripada perang Siffin, Jabir bin Abdullah ambil keputusan, dia tak mau involve dalam mana-mana perselisihan faham yang berlaku. Dia tak mau dah. Cukup. Enough is enough. Cukup. Dan dia ambil keputusan, dia hanya akan jadi guru mengajar di Masjid Nabawi saja. Jangan mai cerita kat aku dia ni kata lagu ni. Jangan mai cerita kat aku dia ni kata lagu ni. Jangan mai cerita kat aku nak jadi musuh, nak bergaduh, nak berlawan, nak perang. Jangan. Aku nak mengajak agama dalam masjid. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sehingga kan dia ni jadi satu orang yang hebat. Dia pernah dianggap sebagai satu mufti di Madinah. Halim dia. Dan dia di antara rawi yang meriwayatkan ribu hadis. Ada 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Daripada 1540 itu 210 diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Hadis sahih itu ada 210. Jabir bin Abdullah ni satu orang yang cukup hebat. Dan dia dari segi jaga ilmu hadis ni, dia sanggup travel daripada Madinah pergi ke Mesir semata-mata kerana nak verify satu hadis saja tentang qisas. Orang main hebat dekat dia satu hadis cerita pasal qisas, dia nak verify benda tu. Betulkah hadis ni dihafal oleh orang sekian-sekian? Dia travel daripada Madinah, dia pergi ke Mesir kerana satu hadis tu aja. Nak confirm kata hadis tu betul, sahih. Balik. Jabir bin Abdullah ni satu orang yang begitu sekali dahsyat dia ni. Dari segi ilmu, dia amanah dengan ilmu. Dia wafat 78 Hijrah. Jabir ni wafat tahun 78 Hijrah. Dan dia di kalangan orang yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, dia orang yang last sekali yang wafat dalam kalangan yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kata Jabir bin Abdullah, yang kita duk baca hadis, duk cerita sedih pergi jumpa Nabi, dan Nabi SAW tolong dia selesaikan masalah dia. Sambung hadis tu dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, ustushhida abi qutila yawma Uhud wa taraka ayalan wa dainan. Dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya hamba itu di dalam duka cita kerana bapa hamba telah pun mati syahid, dibunuh orang akan dia dalam perang pada hari Uhud, dan meninggalkan anak perempuan yang ramai serta hutang yang banyak. Itu sebab Tuhan nampak saya sedih. Masalah dia kata, orang yang mati syahid itu, Tuhan bercakap dengan dia berhadapan-hadapan. Wallahualam, ini tangguh. Kita tangguh. 9.30 dah. InsyaAllah akan datang tuan-tuan. Kita akan tengok perbahasan tentang Nabi bagi tahu dekat Jabir bin Abdullah. Nabi kata dekat dia, ayah hang ni special. Tuhan bagi dekat ayah hang ni satu keistimewaan. Tuhan layan bercakap ayah hang ni berhadapan. Dalam bahasa hadis dia kata kifahan. Kifahan ni hal keadaan duk berhadap. Dia akan bincang dalam kuliah yang akan datang, yang kata cakap berhadapan tu macam mana. Sedangkan kita duk belajar dalam ilmu tauhid, Allah ini tidak bertempat. Tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Macam mana hadis mai abang kata, Allah bercakap dengan bapa Jabir ini, cakap kifahan, berhadapan. Dia akan bincang benda tu, dia akan bawa mai dekat kita tentang apa kata ulama salaf dan apa kata ulama khalaf. Kita akan tengok.
Kemudian akan datang juga, dia akan mai cerita perbincangan tentang apa lagi nikmat yang Allah bagi kepada orang yang mati syahid. Apa lagi nikmat? Selain daripada Allah layan bercakap berhadapan, apa lagi nikmat yang Allah bagi dekat orang yang mati syahid ni? Di antaranya apa dia? Dia dah duduk dalam syurga, duduk dapat segala macam nikmat dalam syurga ni. Tuhan pergi tanya, mau apa lagi? Syurga, tuan-tuan. Yang kata syurga ni apa dia? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Yang kata syurga ni apa dia? Benda kita tengok tu tak pernah tengok selama ni. Ada dalam syurga ni. Allahu Akbar. Bukan cerita-cerita X50. Kita atas dunia duk train bila nak beli Proton X50. Apa benda hang ni? Tak ada kelas, dia kata. Syurga bukan cerita X50, X70, bukan. Bukan cerita nak naik Mercedes BMW, bukan. Bukan cerita nak naik Lamborghini. Bukan cerita nak naik Bugatti. Ni syurga ni, benda yang hang tak pernah tengok, hang tak pernah dengar, hang tak pernah teringat. Duk ada. Boleh kita piring terbang ke Ustaz? Wallahualam. Piring terbang pun hang pernah ingat? Tak ada. Bukan lebih pada tu hang nanti dapat. Dalam pada duduk macam tu punya nikmat dalam syurga, Tuhan boleh mai tanya. Yang kata orang mati syahid yang masuk syurga ni, Tuhan boleh mai tanya. Tuhan kata, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kalau kedai sikan nak, tambah una. Tambah una. Satu lagi tambah. Teh tarik ara gelas. Ara gelas. Tak faham, esok pergi tanya daripada kedai. Kan? Macam tu punya layanan tu ada pada orang yang masuk syurga ni. Begitu. Akan datang juga, dia akan mai cerita ayat Al-Quran. Allah sebut dalam ayat tu. Yang kata orang yang mati syahid ni, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid ni apa dia? Mereka ni hidup, tak mati. Hidup macam mana? Mati syahid, tanam. Semua orang tengok, tanam dalam kubur. Cuma dia tak dimandi dan tak dikafankan. Tapi dia ditanam dalam kubur. Tengok, tiba-tiba ayat Quran. Bukan hadis. Kalau hadis boleh tanya, hadis sahih ke? Hadis dhaif ke? Ayat Quran Tuhan kata apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang kata orang mati syahid ini, mereka ni hidup. Ahya, hidup. Yurzaqun, bukan tekan hidup. Diberi rezeki tak berhenti. Macam mana yang kata hidup, orang mati syahid ni hidup ni macam mana? Dia akan bawa main dalam perbincangan akan datang. Yang kata diberi rezeki ni macam mana? Adakah mereka ni diberi duit untuk mereka spend dalam alam mereka? Adakah mereka diberi rezeki makan minum? Atau macam mana? Dia akan main dalam perbincangan yang akan datang. Okay. Dia main pula hidup. Cerita tentang orang yang mati syahid ni pula. Dia ni kalau kata dia ni tak mati, kalau kata dia ni hidup, hidup dia tu macam mana? Hidup roh sajakah? Hidup roh dengan jasad? Itu lagi perbincangan. Dia akan main perbincangan-perbincangan ni. Dia akan main lagi dalam perbincangan yang akan datang ni. Betulkah yang kata orang mati syahid ni tubuh dia tak reput? Betulkah? Kan kita duduk dengar benda ni kan? Duduk dengar kata orang mati syahid, tubuh dia tak reput. Orang hafal Quran, tubuh dia tak reput. Orang apa? Betulkah? Itu soal lain. Betulkah? Yang kita tahu dalam hadis cuma sebut kata jasad al-anbiya, jasad para nabi tidak dimakan bumi. Yang tu hadis. Yang cerita kata hafal Quran pun tak reput, yang cerita kata mati syahid tak reput. Betul ke? Yang boleh mengesahkan betul ataupun tidak ini daripada nas Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang tu yang boleh endorse, yang boleh verify benda tu betul. Dia akan main pula dalam tajuk yang akan datang ni cerita. Satu cerita. Tapi cerita itu sangat masyhur dan di-carry masuk dalam kitab. Berlaku pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Cerita tu kita dengar akan datang. Kan tu.
Apa cerita? Cerita. Dia bukan hadis, tapi cerita. Berlaku zaman Muawiyah bin Abi Sufyan berkaitan dengan orang yang mati syahid ini. Cerita tu. Apa cerita tu? Ini tajuk-tajuk yang akan datang insya-Allah. Panjang umur, kita jumpa. Bulan depan ni nak buat tak buat. Ni pilihan raya ni, depan ni. Tak apa ke? Tuan-tuan ingat tak apa ke? Saya tak cakap politik. Saya orang budak baik, ngajar elok. Takut. Dia bila main dalam season tu, cakap-cakap ini boleh diinterpret dengan berbagai-bagai. Kan? Tuan-tuan dapat kan tengok video-video daripada bubuh gambar ni, bubuh gambar saya di bawah apa semua. Alah, daripada ni kan. Kacau. Kan? Hari saya cakap tu berapa tahun dulu ni. Dia pergi pegur sekali, masuk gitu. Kan? Saya heran, pasal apa kat ustaz lain dia tak buat? Pasal dia buat kat kuliah saya. Kan? Dia masuk kuliah saya dulu. Adalah kawan orang hantar tu. Saya cakap, dah ilah ada lagi. Ada lagi. Dia main macam tu. Itu sebab kadang-kadang, bila mereka nak pilihan raya, saya off. Sebab tak mau jadi macam-macam tohmahan. Itu saja. Jadi, tuan-tuan rasa patut tak patut buat kuliah. Cuba bunyi suara nak dengar. Lepas suara buat. Tapi jangan jadi macam-macam lah kita mengaji elok-elok gitu ya. Kan? Mudah-mudahan. Jadi bulan depan insyaAllah ada kuliah. Amin. Kan? Kita akan tengok sambungan kepada hadis yang kita baca ni. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana illa alladhi. Untuk makluman, imam masjid kita ni dah orang baru dah. Ustaz Luqmanul Hakim kita dah bertukar ke Jakim, Kuala Lumpur. Jadi imam baru untuk masjid Abdullah Fahim ni ialah Ustaz Muhammad Azizun Nordin. Benar tak? Tak. Ustaz Azizun Nordin tadi dia ada. Saya ingat nak perkenal dah, bagi tuan-tuan kenal. Dia imam baru untuk masjid Abdullah Fahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.